A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqawilana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma ya 'alim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita masih dalam surah Asy-Syams. Betul lah. Ya, Dan sampai penghujung. dah sampai penghujung lah. Jadi kita baca laju-laju sikit lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsi waduhaha. Allah kata yang berapa. Demi matahari dan cahayanya. Ini ad-duha yakni wadaw'iha, ditulis kat dalam ayat tu nombor 1 tu. Aqsamu bisyamsi. Maka bersumpahlah Allah aqsama bisyamsi. Maknanya Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya. Wa daw'iha al-awwali. Awalin nahar. Boleh? Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya lah, yang duha tu lah. Wal qamari idza talaha, dan apabila bulan, apabila dia betul. Iza tala makna apa? Tala kat situ. Mengiringi matahari tersebutlah. Lepas siang mana. Kemudian siang pula Allah sebut wan nahari iza jallaha, demi siang apabila Allah jalla nampaknya oleh. Idza yaghshaha, tadi jalla fi'il madhi, lepas tu yaghsha fi'il mudhari' lah. Apabila dia menutupi siang tersebut. As-sama ma banaha, demi sama. Sama ni jamak ke mufrad dia tu? Sama, jamak wala mufrad? Mufrad, ayuh. Jamak apa dia? Samawat. Samawat, ayuh. Demi sama wa ma banaha, dan binaannya, wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan juga apabila dan apa yang Allah hampakan lah. Dan hamparannya, wa nafsi wa ma sawwa. Sawwa mana? Menyempurna. Demi jiwa dan apa yang Allah telah sempurnakannya. Lalu Allah mengilhamkan, Allah memberi petunjuk kepadanya, iaitu nafsin, perkara yang fujur. Fujur mana apa fujur? Perkara yang tak baik. Okey, wa taqwaha, dan perkara yang baik. Pada aflaha man zakkaha, lalu berjayalah orang yang berjaya menyucikan jiwa tersebut. Wa qad khaba man dassaha, lalu rugilah orang yang mengotorinya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kadzabat samud bi taghwaha. Betul. Cerita sikitlah pasal kaum Samud. Mana bitawah, dengan melampau batasannya itulah. Ketika mana berdirilah ataupun bangkitlah seorang yang paling jahat sekali di antara mereka tersebut. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Lalu berkatalah Rasulullah kepada mereka, peliharalah unta Allah ini. Wasuqyaha, dan juga minuman. Jadi dia akan jadi maf'ulun bih kat situ sebab ada peliharalah apa? Unta. Doktor hari ni kerja tu kat office lah. Ustaz. Ada kat office. Nak buat macam mana ni Johor hari Jumaat. Hari Ahad kerja. Fakadzabuhu, lalu mereka telah menafikan nya tu balik kat siapa tu laki ni? Kaum Samud. Bukan. Mereka tu lah kaum Samud, menafikannya lelaki. Siapa nya tu? Nabi Soleh. Nabi Allah Saleh.
Rasulullah lah ayat sebelum tu. Fa'aqaruha, lalu mereka menyembelihnya. Perempuan ke lelaki tu? Perempuan. Perempuan pula. Siapa tu? Unta. Unta. Boleh? Lalu apa kesan dia? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu Allah damdama mana apa? Damdam. Membinasa. Ayuh, wazan apa itu? Damdama yudamdimu. Lala. Itu kita dah jalankan ke belum? Dah. Fa'lal. Okey, Wazan wazan dia fa'lala. Wazan fa'lala wazan apa? 10. Okey, 5 wazan. kalau dalam kad. Kat mana tu? Kalau dalam kad Tak lama tu. wazan 5 kad lama tu Ustaz. Kalau dalam booklet ni dia wazan 10. 10. Senang. Okey, Ya, tak ini aja lah. Fa'lala yufa'lilu. Alah. Fa'lalahu. Fa'lalahu tu. Lalu tu ataupun Yudan. Yang ni kalau siapa yang bermasuk wazan ni pada muka surat 9, 10. 8. 8. Dalam kad muka surat 8. 8. Fa'lala yufa'lilu. Fa'lalah. Kemudian fi'lalun mufa'. Lalun. Lalu. Nampak lin. Lalu. 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 Lilu. Damdama yudamdimu. Damdama. Dam. Wazan ni maknanya kalau kita pas sebut ni pattern ni nama dia wazan lah. Wazan ni kira dia punya mol dia lah. Bilangan. Dia punya pattern lah tu. Pattern. Dam. Okay, ini yang kita dah jalankan minggu lepas lah. Damdama, yudamdimu, damdamah ataupun dimdam. Boleh? Damdama, yudamdimu. Apa dia? Dam. Dam. Lalu Allah musnahkannya fasawwa. Sawwa itu makna apa tu? Tu dah buat ke belum? Sudah. Apa dia? Lalu dia meratakannya. Okey, lalu Allah sawwa daripada kalimah sama tau. Kalau kita jumpa sawwa ni dia ada dua makna asal dia. Sawa'un 'alaihim anzartahum. Kan kita biasa jumpa kan. Innal ladzina kafaru sawa'un sawa'. Yang ni dekat masjid saya selalu pakai tu, yang Tok Imam sebut sufufakum. Lurus kan? Ha. Sama kan. Luruskan saf. Sama kan? Sama kan. Sawak ni sama yo. Ha. Harap sebut sama lah sawak. Sawak. Boleh. An-nasu sawasiyati. Harap sebut manusia itu sama sahaja. Ka'asnanil mish, seperti gigi sikat. Manusia ni semua sama, tak kira color lah, tak kira pangkat ke apa. Dia macam gigi sikat. La fadla li rajulin ala rajulin illa bittaqwa. Takwa je lah yang membezakan. Lalu Allah samakan dia dengan tanah. Maksud dia macam ni. Boleh tak? Allah samakan mereka tu dengan tanah. Mana yang Allah clearkan orang. Habis. Boleh? Lalu Allah sebut apa yang terakhir. Dan yang terakhir ayat ni lah yang tak boleh ada pada makhluk. Yang ni kita tak boleh buat lah. Mana-mana makhluk pun tak boleh buat. Wala yakhafu 'uqbaha. Wala yakhafu 'uqbaha. Ni apa pula kat belah ayat belah sini? Ini kat dalam tafsir. Nampak jadi macam kecil pula. Mana ayat ya? Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha. Okey. Kita datang yang terakhir ayat dekat sini. Wow ni wow apa ni? Puan ni Asma. Mantap. Buat atau
Okey, kalau haraf ataf maka dalam terjemahan disebut sebagai waw ni apa? Dan. Dan Waw Dan. dan waw dan. Dan. Kemudian datang kalimah la. La ada berapa jenis? Satu la apa dia? La nafi. Nafi. Satu adalah haraf nafi dan satu lagi haraf apa? Araf. Jazam Ustaz? Jazam. Ayuh. Nafi ni kita terjemahkan apa ni? Tidak. tidak. Kalau Tidak, jazam tiada. dalam Jangan. ayuh. Dia Kalau bertiga tu jazam Ustaz. apa dia? Kalau haraf nafi ni maksud la ni bukan Tidak. macam sama kat ma tak? La dengan ma sama. Baik, dia macam ni. Nak sembang lah. Sembang sikit lah. Nak sembang ke tak nak sembang lah? Boleh Nak Ustaz. Okey, dia cerita dia macam ni. Kan dekat dalam huruf nafi tu. Sekejap. Body tag sikit mikrofon. Okey tak suara macam ni? Ke jauh lagi? Okey Ustaz. Okey. Alah nak berjerit dah. Baik, dia cerita dia macam ni. Kalau la, dia akan selalunya dalam Quran, la akan bertemu dengan mudhari'. Kalau kita nak menulis, kalau kita kata tidaklah dia nak jumpakan fi'il mudhari', maka la tu pakai la lah, tidak ada la. Adapun kalau pakai ma dia jumpa dengan fi'il madhi. Oh. La apa tu? Tips dia tu Ustaz La dia jumpa punya apa Ustaz? tips dia. La jumpa? La jumpa mudhari'. Dah jumpa mudhari'. Kalau la, Kita kata selepas la tu fi'il mudhari'. la selepas dia akan bertemu fi'il mudhari'. Mudhari'. Oh, macam tu. Kalau kita nak menulis kita pakai buat macam tu. Tetapi apabila kita guna ma ni kat huruf nafi ada dua kan, la dengan ma kan. Yang ni jumpa fi'il madhi. Tu yang ma aghna fi'il madhi. Ma aghna anhu maluhu. Ma aghna. Macam tu. Okay. Macam tu. Tapi dalam Quran kita akan jumpa ma tapi jumpa dengan fi'il mudhari'. Tapi dalam penulisan memang tak jumpa lah. Dia ada sebab dia. Aku tak tahu. Yalah. Ni tak kisahlah ma apa-apa pun Ustaz ya, sama je ya. Tak, kalau kita nak tidakkan benda yang dah berlaku, maka pakai ma. Nafi lah maksud dia. Tu ma nafi ya. Tapi kalau selepas ma tu seperti fi'il madhi tau. Ada gak ma tu ma mausul, faham tak? Saya nak bagi tahu kalau kita nak menulis, kita nak kata tidaklah saya telah makan. Ma akal tu. Belum makan lah makna ma akal tush Arab sebut. Lisa ma akal tush. Dia pakai ma akal tu. Cuma bila bercakap dia akan letak shin sikit kat belakang. Bialabs. Mafish. Dia macam tu. Asal dia mafi qalbi kan. Arab sebut dia akan tambah shin kat belakang. Mafish. Fi wala mafish. Mafish. Dia akan tambah shin kat belakang. Tu yang dia kata mafish tu bukan fish and chip lah maksud dia. Baik, masuk balik ke dalam ni. Dia time tengah puasa ni memang nama makanan je keluar lah. Fish and chip. Baik, kemudian jadi dekat sini la, maka tidak lah. Jumpa pula dekat sebelah ada ni fi'il apa ni? Mudhari'. Okey. Domer? Wah. Okey. Huwa balik kat siapa ni? Balik dan Okey, kita tengok kalimah asal dia apa ya khofu ni? Kha alif fa ha. Okey, kha alif fa. Maka dia akan jumpalah daripada wazan khauf nanti. Wa amanahum min khauf. Ingat lagi tak surah tu? Surah apa tu? Lila fi Quraishim. Aywa mumtaz, Puan Norehan. Macam tu baru nampak katam tu. Cik. Aduh. Mana yang lain yang dah katam ni? Baik. Jadi yang tu amanahum dan mengamankan mereka daripada khauf. Khauf makna apa?
Khofa. Takut. Jadi dan tidaklah huwa takut. Maksud dia kat situ. Dia takut. Siapa dia ni? Dia Allah. Aywa, Rob dekat ayat sebelum. Tadi kat ayat belakang sebelum. Dia kena tarik ayat sebelum. Boleh? Wala yakhafu, dan tidaklah Allah takut kesan daripada perbuatannya, itulah kesan. Akibat. Uqba daripada kalimah akibatnya. Boleh? Ustaz, apa maksud yang sebenarnya ayat last ni? Dia macam ni, cerita dia. Kalau seorang raja kan, dia murkalah terhadap rakyat dia. Dia tak akan boleh bunuh semua rakyat dia. Andai kata dia bunuh semua rakyat dia, dia dah tak jadi raja. Tak ada orang lagi. Tak ada rakyat. Tak ada orang nak angkat dia. Dia naik sebab orang angkat. Macam tu. Allah dia musnah, dia ada kisah apa. Dia memang raja segala raja. Dia tak ada efek langsung. Baik, kalau kita puasa, kita puasa. Okey, kalau kita semayang, ada efek tak kat Allah? Ada tak kesan? Tidak. Tak ada kesan. Dia bisa. Okey. Jadi kalau tak ada kesan, buat apa suruh semayang? Tengok keimanan Dia seseorang. suruh. Okey, yang dia memang saja-saja bagi arahan pun. Dia tak perlu pun solat kita sebenarnya. Dia saja nak tengok kita. Baik, Kita andai ingat katalah dia. kita usaha kan. Dapat makan tak? Dapat. Kalau kita Dia usaha, akan bagi Kalau usaha. rezeki kan. rezeki. Tapi kalau kita tak usaha, dia bagi tak rezeki tu? Tak bagi. 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 Dia tak nak buat usaha kita tu, faham tak? Dia bukan macam pekerja dengan majikan. Kita bukan macam tu. Kita dengan Allah bukan sistem macam tu. Dia saja-saja dia nak bagi, dia bagi. Dia tak ada hal punya. Kalau kita sebagai majikan, pekerja kena bekerja lah, barulah kita bayar gaji. Tak ada sistem dia macam tu. Itu salah. Allah suruh kita usaha saja-saja dia. Memang kita wajib berusaha. Ya. Dia tak perlukan usaha kita tu pun untuk dia nak bagi kita makan. Sampai tak faham tak maksud dia? Faham. Kita punya akidah kita macam tu. Kita puasa ni, dia bukan nak pakai puasa kita. Saja-saja je nak uji je. Dia power sangat, dia terlalu power. Perintah arahan. Dia terlalu power sangat. Dia tak perlu pun puasa kita ni. Macam tu. Jadi bila dia tak perlu orang kita pun, dia kalau dia nak hancur pun dia bukan ada apa masalah. Dia boleh tukar dengan orang lain. Sampai tak maksud saya tu? Faham. Yang ni raja dekat dunia tak boleh buat. Seperti mana Allah buat. Ini super power. Ni maknanya super raja. Super duper. Super duper. Dia memang power gila. Maksud dia maknanya tahap-tahapnya orang tak boleh buat kan. Makhluk tak boleh buat. Raja kalau musnahkan semua rakyat dia, dia jadi apa? Dia duduk, dia macam raja pasir berdengung tu. Itu nasib baik ada orang kipas ke. Rakyat dah tak ada. Datanglah pendekar seorang nak tikam siapa tu? Dengan buluh tu, kaki tu. Kan dekat raja pasir berdengung tu. Mana ada orang kan masa tu? Tak nampak kemuliaan langsung. Dia duduk kat bawah pokok tu. Tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. Jadi macam sayur. Dia jadi sayur lah. Boleh? Termasuklah kita juga. Kalau kita big boss, kita ada pekerja kita kan. Kita tak boleh buat suka-suka kita juga kat pekerja tu. Ada limit dia. Boleh? Yeah. Kalau pekerja, bos buang semua pekerja dengan bos-bos sekali tak ada buat apa. Dia tak ada power dah. Tak ada orang nak gerak kan. Macam tu. Tu yang dalam sistem makhluk kena hormat juga. Majikan kena hormat pekerja, pekerja kena hormat majikan. Dia macam tu. Sama juga macam raja juga. Raja kena sayang rakyat. Rakyat kalau pusing dah habis. Ataupun dia nak pusing kita semua, dia pun habis. Dia tak boleh buat yang tu. Sama je. Tapi tidak kepada Allah. Dalam ayat ni clear. Memang Allah super duper. Dia punya akibat dia
Tara goyang. Seluruh alam kalau apa tak ada kesan tu. Kalau keseluruhan alam taat kepada Allah tak ada kesan apa pun. Kalau semua ingkar pun tak ada kesan. Macam itulah. Wala yakhafu aqba. Allah warning siap-siap. Maka aqba ni isim fa'il huruf. Isim. Apa tanda Mudah. Mudah. dia? Mudah. Mudhaf, muntas, mudhaf. Tapi dalam ayat ni dia jadi apa ni? Sesuainya kat sini. Ayo dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih apa dia bahasa Melayu ni? Mangsa. Mangsa ataupun objek daripada perbuatan takut. Pelaku ni pelaku. Pelaku yang betul lah. Oh dia? Huwa ayo. Maka fa'il mesti ada dia mana-mana adat macam tu lah. Fa'il kena ada fa'il kemudian maf'ulun bih. Tapi ha ni nak jadi apa ni? Ha ni jadi MI. MI mumtaz mudhafun. Lagi. Kalau sudah lama kita tulis Arab lah. Sikit-sikit je lah tulis Melayu. Tak payahlah MI ke MB dah. Mim. Ya, bunyi lama sikit. Kalau kelas lama-lama, saya harap dapat membiasakan diri untuk menyebut perkataan yang penuh lah. Maf'ulun bih, mudhafun ilaih. Dah tak pakai lah yang ringkas-ringkas. Yang tu untuk nubis sahaja boleh. Yang dah lama ni kita tukar. Boleh? Maf'ulun bih. Sebab takut nak mengaji dengan ustaz lain ke Maulana ke sebut MB kena gelak. MB apa dah MB? Boleh? MB tu kod ababil lah yang kod rahsia itu. Boleh? Maka datang daripada kalimah khauf ni ya khaufu khaufa ya khaufu khaufun. Boleh? Maknanya wazan fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lun. Dia wazan satu. 3 huruf. Boleh? Kalau wazan satu ni basic lah. Makan, minum, dia tak ada tambahan apa-apa. Boleh? Maknanya dia 3 huruf. Andai kata perbuatan tu asal dia 3 huruf, maka selalunya perbuatan tu adalah perbuatan basic lah. Tidur, termonong, tu semua masuk dalam wazan 3 lah. Dia tak ada, kalau wazan 2, wazan 1. Kalau wazan 2 dia ada tambah mengangkan. Wazan af'ala. Wazan 2. Nampak tak? Ke tak nampak? Rasanya okey kot. Cuba tengok Kalau kita tengok kat wazan ni tadi. Jadi kalau wazan 1 ni basic. Maknanya kalau muka surat 8 tu ataupun ni wazan 1 ni semua perkataan yang 3 huruf asal dia. Fa'ala. Asal dia tadi kha'afa. Kha'afa. Tapi tak boleh bunyi abad mat. Huruf mat dia selalu dia takkan bariskan lah. Dia akan matikan huruf mat. Boleh? Huruf mat tak boleh terima baris. Secara lahiriah adalah. Lahir-lahir dah macam tu lah. Huruf mat mesti mati. Asal dia kha'afa jadilah khafa. Tak boleh Arab tak sebut kha'afa. Dia akan mati yang belakang. Dia akan matikan mat. Khafa. Jadi bila dia datang kat wazan mudhari' dia akan jadi bunyi yaf'alu contohnya kat sini. Jadi khafa dia akan jadi yakhafu asal dia macam tu. Asal dia bila ya ni ni ya baris atas, dia baris atas. Fa baris mati, dia baris mati. Alif baris atas sebab ain baris atas. Lam baris depan, dia baris depan. Asal dia bunyi yakhafu. Wazan tu. Root word asal dia bunyi dia sebelum bunyi ya khafu tu. Tetapi secara lahiriah disebabkan alif huruf mat memang mati. Maka kita pun matikan ni. Alif ni. Maka kha akan ambil baris alif yang baris atas tadi tu. Untuk nak dapatkan bunyi. Jadi bertukarlah bunyi dia. Khafa ya khafu.
Kemudian kalau bunyi kat sini fa'lun, maka kha alif tadi tu akan guna jadi khaufun. Oh. Asal dia khaufun Oh. tapi pakai Jadi khauf. khaufun. Arab Zaman sebut wow khauf. Ustaz. Apa dia? Dia jadi wow. Dia Wow. tukar jadi waw. Oh, sama. Oh. Dia memang akan bertukar-tukar lah huruf mat ni. Jadi asal kalimah khaufa ni sebelum jadi khaufa tu asal dia khawafa. Yang ni sebelum jadi khaufa tadi, sebelum dia adalah khawafa. Mana ada? Rasa dia khawafa sebenarnya. Khawafa. Lepas Dia tu khauf tu Ustaz ya? apa dia? Kalimah khauf tu ya? Betul yang jadi last kali masdar jadi khauf. Kenapa pula alif tu dihilangkan digantikan waw Ustaz? Bukan. Asal dia waw tukar alif. Oh. Maknanya ni asal ni. Asal Khawafa. kejadian. Asal kejadian. Khaufa. Bukan khawafa. Khawafa. Fa'al. Okey Ustaz. Lepas tu kenapa tukar alif Ustaz? Sebab kha tu baris atas. Oh. Yang sesuai dengan baris atas alif ke waw ke ya? Alif lah. Alif. Sebab waw sesuai dengan baris apa? Wah. Depan. Baris depan. Sebabkan kha ni baris atas ni. Jadi waw tadi tu terpaksa bertukar, transforms kepada alif pula untuk sesuai. Nanti lama-lama nanti kita main macam tu biasa nanti insya-Allah. Apa cantik lah tukar-tukar lah tu Tak apa, sabar. Betul lah Dia Ustaz. bab ibdal dan i'lal. Yang ni bab paling tinggi dalam sorof antaranya adalah ibdal dan i'lal. Dia tertukar-tukar. Bertukar. Apa dah? Iklal tu bertukar jugalah maksud dia. Iklal. I'lal ni maknanya sebab kenapa dia tukar tu. Oh. Ibdal tu tukar badal. Ha. Badal ni maknanya dia gantikan dengan benda lain kan. Badal. Ni bab ni kalau kami dekat Azhar tahun 4 belajar. Last year. Iya, dah jauh dah tu Ustaz. Cuma di detail lah dia belajar. Yang ni belajar kita tahu sikit-sikit jadi. Jangan belajar detail sangat. Kang jadi budak bahasa Arab pula masing-masing kan. Haru. Boleh nak jadi peserta belajar ataupun orang panggil tulab ilmu pelajar bahasa Arab. Tapi kalau kita mengaji fiqh, kita mengaji tauhid, dia akan memberi gesan kepada guru yang mengajar tu lah. Boleh? Kalau kita dah tera bahasa Arab, contoh kita tahu nahwu, kita boleh baca kitab Arab semua, dia akan memberi efek kepada kalau kita belajar tauhid, kita mengaji fiqh. Kita tak boleh dengar baris tu kalau salah. Kalau macam orang tu, tok guru tu baca kitab, kita akan tahu kenapa tok guru baca baris atas kat sini ya. Jadi asal nak belajar fiqh, masa tu kita akan jadi macam alert dekat ilmu nahwu tu. Rasul kenapa tak redopan Syekh? Tak, yang ni akan jadi ni. Ada guru yang dia akan layan. Ada guru kata tak apa. Kita bukan nak belajar bahasa Arab dah ni. Kita nak belajar inti ni. Kitab fiqh. Tertukar-tukar lah belajar tu. Tapi akan ada kesan sikit. Tak apa. Boleh? Balik kepada surah An-Naba. Ada soalan dekat dalam surah Matahari? Baik, kalau dekat dalam tafsir Al-Wajiz Dr. Wabah Zuhaili tadi tu, apa yang dibahaskan pada ayat yang terakhir kat situ? Lalu Allah kata fakazzabu salihan. Allah kata dekat dalam ni Syekh mengatakan lalu mereka telah menafikan Nabi Allah salihan. Fakazzabuhu, saya besar sikit. Ni paling besar lah ni. Ni ayat nombor 14 dan 15 tadi. Syarah adalah dalam tafsir ni. Lalu mereka telah mendustakan Saleh alaihi salam kemu ni. Saya nak latih kelas ni baca kitab sikit. Alaihi salam mimu. Tuan Zul, apa nak baca tu? Alaihi salam mimu. Okey, cuba tengok saya terjemahkan. Lalu mereka mendustakan Nabi Allah Saleh. Okey. Ke atasnya kesejahteraan. Masa. Ini kena buat kurungan. Ke atasnya. Okey, Puan Ni Asmat, kenapa baca baris depan tadi? Siapa baca baris atas tadi? Baca badan. Laku. Apa dia?
ke atasnya kesejahteraan. Salam. Apa? Sebenar Betul lah, Ustaz. Kau Ustaz. apa dia? Tak apalah, saya bagi tahulah. Dia adalah mubtada. Oh, mubtada. Betul. Baris Asal dia depan Ustaz. salam ke atasnya. Macam tu. Maknanya ni tambahannya ni. Ni tambahan kan. Nabi Allah Saleh, lepas tu kita doakan, maknanya datang doa kesejahteraan ke atasnya. Asal dia macam tu. Tetapi selalunya dia orang kata balik kan, ke atas Nabi Allah Saleh kesejahteraan. Macam tu. Selalunya salamun alaik ya Ustaz. Salamun tu. Kat atas dulu kat depan kan. Kita balik sikit lah. Alah macam kita sebut sallallahu alaihi. Kadang-kadang kita sebut alaihi salatu wassalam kan? Macam tu. Terbalik kan. Walaupun terbalik dia tetap juga mubtada tu kan, walaupun dia hujung kan Ustaz kan. Apa dia? Dia mubtada walaupun dia letak nombor 2. Sebab ni dipanggil sebagai mubtada muakhar. Khabar dia ni. Gabungan jar majrur tu. Boleh? Tak apa, kelas ni belum dilatih untuk baca kitab ni. Wa khalafuhu, lalu mereka membelakanginya lah. Khalfa, asal daripada kalimah khalfa kan belakang kan. Kalau kita tengok zaraf, depan apa bahasa Arab? Depan. Indah. Wish, bahaya tu. Kalau dah indah tu, dia dah masuk dalam ruangan lain. Cuba tengok dalam zaraf nah. Depan apa depan? Dorok. Depan. Amam, boleh? Amam depan, boleh? Warok boleh Ustaz? Warok belakang. Warok dengan lagi satu ataupun apa lagi satu tu? Khalfa. Ni wa khalafu tu. Dan mereka membelakanginya. Ni laki perempuan ni? Lelaki. Balik kepada Nabi Allah SAW. Ima hadarahum, seperti pada apa yang telah diancamkan mereka. Minhu. Hadara ni maknanya beri peringatan lah. Beware. Macam tu. Membeware kan. Korang hati-hati dengan jangan buat hal dengan unta ni. Macam tu lah. Maka ada ancaman sedikit lah ataupun peringatan. Maknanya hadhara ni fa'il madhi, huwa tu balik dekat Nabi Allah Saleh. Nabi Allah Saleh telah memberi peringatan kepada mereka. Boleh? Lalu dia orang buat apa? Qatalu mereka telah membunuh. Mereka telah membunuh naqah unta. Maka unta nak baca baris apa ni? Atas. Okey, baris atas. Sebab apa tu Bilal? Maf'ulun bih, mumtaz. Lalu mereka telah membunuh unta tersebut. Li'anna zalika tamma bittifaqihim. Kerana apa? Li'anna ni kerana dengan perbuatan zalika mana apa? Itu. Dengan perbuatan tersebut maka tamma ni mana apa? Tamat. Tamat tu bahasa Arab tu. Berakhirlah bittifaqihim. Ittifaq ni kesepakatan. Him mereka. Kesepakatan mereka. Maknanya mula-mula itu dah deal kan. Okey, korang jaga unta ni, bagi minum semua. Sekali mereka membelakangi, mereka bunuh unta tu. Nak kata kan sepakat dah tak ada antara dia dan Nabi Allah Saleh. Wa ridahum, dan redha ni tengoklah banyak makna lah Redha ni kenapa beratas ni? Redha. Dalam ni dalam kelas Jumaat ada redha seorang kan? Dia kan manusia baik dia bukan tak tahu ni tak kita panggil.
Dan juga ke redha ni maknanya hati kita seronok lah dengan benda Allah tu. Maknanya kalau macam macam tiba-tiba je saya bawa kelas ni sampai boleh baca kitab, saya pun redha lah. Redha ni puas hati lah. Bukan saya redha apa hal pula nak redha. Maksud redha kat situ. Okay, alhamdulillah, seronok lah saya maksud dia macam tu. Maknanya redha ni sama macam kesepakatan tadi lah. Maknanya deal apa-apa yang menyebabkan dua pihak berpuas hati semua dah tamat. Maka redha ni kedudukan dalam ayat ni dia jadi apa ni? Selepas waw Maktuf. Ma'tuf. Aywa, selepas ataf namanya ma'tuf. Baik, dia didankan dengan siapa ni? Redha ni. Dengan wow. Wow tu diredo dengan kesepakatan. Apa dia? Dengan ittifaq tersebut. Ittifaq ni kesepakatan tadi tu. Maka ittifaq dekat dalam ayat ni duduk selepas huruf jar. Maka dia jadi apa? Majrur. Aywa. Maka redha pun majrur. Masalah kenapa tak baris bawah? Apa nama dia tu? Ta'azzur. Ayo Tuan Munir. Alhamdulillah. Keuzuran sikit. Sebab ada alif kat belakang tu. Sepatutnya baris bawah. Tapi dia tak baris bawah. Macam nama orang kalau ada alif kat belakang macam Mustafa. Mana boleh nama bunyi Mustafi? Kenapa pula? Kat siapa tu? Mustafi. Mustafi siapa? Oh tu tapa tu orang kata. Mustafa tak boleh ubah sebab belakang dia memang ada alif. Mustafa. Duduklah lepas jar pun Mustafa kat bunyi. Tak pernah lagi saya dengar Arab sebut Mustafi lah. Sebab ada alif tu. Tapi dia majrur ke? Baris bawah ke? Tak nampak baris bawah tu? Oh tak, dia ada uzur sikit. Ta'azur. Boleh? Maka fa'atabaqa alaihim al-azab. Maka atabaqa ni dicopkan. Bum, macam tu lah makna. Maknanya. Lalu Allah atabaqa ni fi'il madhi ni domir huwa. Fa'atabaqa. Lalu Allah tabak. Tabak ni maknanya Allah cetaklah ke atas mereka tu. Ada cap mohon lah kat badan. Ada cap mohon yang kalau kedebum orang cop tu nama dia atabaqa. Boleh? Lalu Allah atabaqalah ke atas mereka itu apa dia Imam sebut al-azab. Babibu. Ataupun kita pakai sebab dia kata min rabbihim kat situ. Baik, macam mana? Kita jangan pakai atabaqa, kita tukar utbiqa. Di. Saya pakai fi'il majhul. Maka dicetaklah ke atas mereka azab jadi apa? Naibul fa'il. Yang ni kelas Jumaat belum belajar lagi, kelas lain belum belajar lagi. Naibul fa'il. Okey, lalu dicetaklah ataupun ditimpalah ke atas mereka itu azab. Daripada siapa? Min Rabbihim. Okey. Min Rabbihim terjemah dia apa? Tuhan mereka. Daripada Tuhan mereka. Bi sababi. Bi makna apa? Bi. Dengan sababi makna apa? Sebab. Dengan sebab zanbihim. Zanbi makna apa? Tak tahu. Dosa. mereka. Kalau satu dosa, kesalahan dipanggil sebagai zan. Kalau jamak dia zunub. Biasa dengar kan? Zunub. Allahumma ghfirli zunubi walidayya. Ingat tak? Zunub itu jamak. Zunuba ataupun zunubu. Tak salah. Zunub dosa kesalahan. Dosa mereka. Okay. Maka fa'amma ai iaitu Allah buat apa?
fa'amma dan tertimpalah mereka itu fa'ammahum adabu. Azab. Maka azab menimpa mereka. Boleh? Ahlaknahum. Lalu azab telah amma. Dan wa ahlakahum, dan azab tersebut telah menghancurkan mereka Dan keseluruhannya.